Waalaikumsalam warahmatullahi Syekhuna. Lama tak jumpa juga. Terima kasih juga kerana hadir pada malam ni bersama-sama kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamijna al-usbu'i برنامج ورشة الإنشاء العربي. معنا في هذه الليلة فضيلة الأستاذ محمد رضوان بن إسحاق، مدرس بمدرسة الهداية الإسلامية بقدح دار الأمان. وإن شاء الله سيكون معنا في هذه الليلة أيضا الأستاذ الفاضل محمد سيف البحري بن دولة سجد، معد وكاتب منظم القاموس الميسر الملايوي والعربي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في هذه الليلة إن شاء الله ستكون الورشة بعنوان الجملة المفيدة. كما عرفنا أن الجملة المفيدة هي عمدة، هي ركن أصيل من أركان الكلمات، أركان العبارات العربية. نبدأ بالجملة المفيدة إن شاء الله في هذه الليلة. ولمعلوماتكم جميعا، نحن نرحب بالطلبة الذين سيمتحنون في امتحان SMA وامتحان SPM وامتحان STAM إن شاء الله في هذه الليلة. نرحب بكم جميعا طلبة الذين سيمتحنون في SMA وSPM وSTAM، وأرجو أن تدعوا أصدقائكم وأقاربكم لكي تشاركوا في هذه الورشة المفيدة إن شاء الله. طيب، أهلا وسهلا يا أستاذ سيف البحري، رأيتكم. أهلا بك، نورتمونا في هذه الليلة يا أستاذنا، نورتمونا ما شاء الله، تشرفنا بكم. هل أنتم موجود في كلتا المجموعتين؟ لماذا؟ مليء بالناس؟ ماذا نفعل؟ ممكن واحد منا في المجموعة الأولى يدخل في المجموعة الثانية لكي نتيح للأستاذ محمد سيف البحري للوجود في المجموعتين. مهم جدا أن يكون موجودا في المجموعتين، لأنه سيقدم لنا إن شاء الله عن القاموس. Okey, saya minta anak murid Ustaz lah, anak murid anak-anak. Saya minta seorang daripada anak murid kita untuk Ma'had Imam Syafi'i. Minta wakil Ma'had Imam Syafi'i seorang untuk 2 orang untuk masuk ke grup yang kedua, pautan yang kedua. Masuk ke pautan yang kedua. Tengok dalam grup Telegram, saya ada bagi pautan yang kedua untuk kita mahu. Saya boleh Ustaz Saiful Bari boleh cuba masuk ke dalam pautan yang pertama.
Ya. Tak lepas juga. Okey, kejap. Kita usahakan lagi. Maaf. Saya sedang berusaha sebelum kita memulakan untuk kita masukkan Ustaz Saiful Bahri dalam grup yang pertama juga, sebab Ustaz Saiful Bahri akan bentang kepada kita. Jadi mohon kepada pelajar dari Ma'had Imam Asy-Syafi'i untuk masuk ke grup yang kedua. Untuk membolehkan Ustaz Saiful Bahri masuk ke dalam grup yang pertama ni juga. Okey, minta kepada pelajar dari Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i untuk masuk ke grup yang kedua. Dina juga, kejap. Okey, cuba lagi Ustaz Bahri. Ramai dah yang keluar tu. Boleh cuba lagi. Okey, yang dah keluar daripada grup yang pertama boleh masuk ke grup yang kedua. Link saya dah bagi dekat grup Telegram. Link untuk pautan yang kedua tu saya dah bagi dekat grup Telegram. Tengok dekat pin message yang kita pin dekat atas tu, ada link untuk masuk ke grup yang kedua. Jika penuh grup yang pertama, boleh lagi Ustaz Saiful Bahri? Belum? Tengah tunggu keizinan ya. Ustaz Ridwan boleh masukkan Ustaz Saiful Bahri? Ada cara tak nak masukkan Ustaz Saiful Bahri? Ustaz Saiful tak masuk lagi ya? Ya, belum. Dia tak masuk dalam grup yang pertama. Tadi dah emit dah. Oh, dah emit dah? Dah emit dah rasanya. Jadi kita cari Muhammad MO. Oh, sekarang dah penuh balik. Tadi dah keluar dah. Macam mana kita nak buat? Ramai. Kejap kita tetap setting untuk masukkan Ustaz Saiful Bahri dalam grup yang pertama juga. Alhamdulillah. Baik. Ufidukum ilman بأن معنا في هذه الليلة الأستاذ محمد رضوان، فضيلة الأستاذ محمد رضوان من معلم أو مدرس مدرسة بالمدرسة الهداية الإسلامية بقدح، ومعنا أيضا مؤلف القاموس الميسر الأستاذ محمد سيف البحري بن دوله سجد، المحاضر في كلية apa Ustaz? Jabatan Agama Islam. Kuliah Sultan Abu Bakar. Kuliah Sultan Abu Bakar. Sahih. صحيح؟ نعم صحيح. فهم إن شاء الله. والآن بدون أن نضيع الأوقات نفضل فضيلة الأستاذ محمد رضوان بن إسحاق لكي يقدم لنا الموضوع بعنوان الجملة المفيدة، فليتفضل مشكورا. طيب شكرا جزيلا للأستاذنا الكريم الأستاذ محمد فردوس بن هاد كمنسق لهذه الورشة في هذه الليلة. ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سيف البحري بن دوله سجد ضيفنا في هذه الليلة. ضيوفنا الطلبة والطالبات، المعلمون والمعلمات، الأحباء، أحييكم بتحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ustaz Nad, saya bahasakan diri dengan Ustaz
saya bahasakan diri dengan Ustaz. Mungkin di dalam ni ada dalam kalangan guru-guru tapi khitab saya ni bukan untuk Ustaz tu, tapi nak lebih dekat kepada pelajar lah. So saya akan guna Ustaz lah sebab duk biasa dalam kelas Ustaz. Okey. InsyaAllah malam ni kita akan sama-sama berbincang ataupun kita sama-sama buat satu warsyah al-murihah, warsyah santai, bengkel santai di bawah tajuk al-jumlah al-mufidah. Sebelum tu nak cek dulu sebab tak pernah buat buka dua skrin sekaligus. Semua nampak kah? Untuk lil majmu'atil ula wal majmu'atil thaniyah. Hal asyashah tazhar? Skrin nampak tak untuk dua-dua majmu'ah? Jelas tak? Jelas nampak masuk. Jelas. Okey. Okey, so insyaAllah kita boleh start sebab kita pun dah menjangkaui waktu yang dijanjikan. Okey, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tamanya Ustaz ucap terima kasihlah kepada semua anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sanggup meluangkan masa pada malam ini untuk sama-sama kita belajar tentang al-lughah allati takallamuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya lughatun min yatakallamuha aidan ahlul jinan. Bahasa yang Nabi SAW tuturkan, bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dengannya, satu bahasa yang sangat hebat, sangat mengandungi berbagai i'jaz. Jadi malam ni kita Ustaz akan sentuh tentang satu tajuk yang kecil, yang simple. Kita panggil al-jumlah al-mufidah. Okey, al-jumlah al-mufidah. Baik. Apa tu jumlah mufidah? Okey, soalan dia apa jumlah mufidah? Sebelum tu malam ni Ustaz akan buat secara santai. So kalau ada sebarang soalan, kamu boleh tanya direct. Okey? Tanya boleh voice pun boleh, kalau nak message pun boleh, nanti Ustaz Firdaus akan mention dekat Ustaz. Kemudian kalau tak faham boleh terus tanya. Boleh terus tanya, dan ada nak tambah dan sebagainya boleh interact on the spot. Sebab kita akan buat secara santai dan lebih kepada interaksi dua hala antara ustaz dengan kamu. Lebih kepada interaksi dua hala. So kalau ada soalan kamu boleh jawab on the spot. Bila ustaz tanya kamu boleh jawab on the spot. Okey nah. So malam ni kita akan bincang tentang al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah. Kita selalu dengar jumlah mufidah. Tapi dari sudut aplikasi dia kita jarang aplikasi. Kan? Kita jarang aplikasi. Pasal apa? Pasal kita kadang-kadang kita tak perasan tentang jumlah mufidah. Dia tajuk yang kecil tapi impak dia sangat besar terhadap kalam kita, tambah-tambahan lagi dalam insya' kita. Okey? So jumlah mufidah ni apa dia? Pendek kata, ayat tu lengkap dan lengkap. Yang kedua, dan difahami oleh orang yang membaca ataupun orang yang dengar. Okey? Tu point dia. Ayat tu lengkap. Maksud lengkap tu macam mana? Orang yang dengar faham dan orang yang baca pun faham. Okey? Okey, tu point Ustaz. Kita nak cerita pasal jumlah mufidah, maksudnya apa? Bila orang dengar, orang tak tanya banyak lah. Dia boleh tangkap apa yang kita nak maksudkan. Okey, baik. So, macam mana nak faham? Okey, macam mana nak jadikan jumlah tu jumlah ismiyah, jumlah mufidah? Okey, macam mana nak jadikan jumlah tu jumlah mufidah? Okey, persoalan dia. Okey, so jawapan dia, Ustaz nak memperkenalkan kepada kita, bukan nak memperkenalkan, kita pun dah tahu sebenarnya. Dalam bahasa Melayu kita dah belajar lama dah. Sekolah rendah lagi dah belajar tentang subjek. Okey. Saya nak contang sikit. Tentang subjek dan satu lagi kita panggil predikat. Okey.
Malam ni kita akan drill subjek dengan predikat dalam ayat kita. Okey, supaya apa? Supaya ayat yang kita buat dalam insya dapat difahami. Macam mana nak faham? So dalam ayat kita, mana-mana ayat pun mesti ada dua benda ni. Yang pertama mesti ada subjek dan yang kedua mesti ada predikat. Subjek, predikat. Subjek tu apa dia? Subjek tu tajuk. Tajuk cerita kita. Okey, predikat tu apa dia? Cerita tentang tajuk tu. Contoh Ustaz kata muallim. Ustaz nak cerita pasal muallim. Okey, Ustaz kata al-muallim. Pasal apa dengan muallim ni? Muallim ni bijak. Okey, maka kita akan kata al-muallim zakiyun. Okey, maka al-muallim ni adalah apa? Boleh interact dengan Ustaz? Subjek. Subhanallah. Subhanallah. Okey, baik. Zakiyun adalah Predikat. Okey. So sebab apa? Sebab dia menceritakan tentang muallim. Okey. Cun. Okey, yang tu jelas kan? Ustaz terus kepada slide yang seterusnya. Okey, baik. Ustaz, pasal apa Ustaz ajak kami subjek predikat? Kami tak pernah belajar pun dekat dalam kat sekolah subjek predikat tak pernah belajar pun. Okey. Kita sebenarnya belajar subjek dan predikat. Cuma dalam bahasa ataupun dalam istilah yang berbeza. Apa maksud Ustaz istilah ataupun bahasa yang berbeza? Dalam bahasa Arab kita tak guna subjek dan kita tak guna predikat. Kita guna apa? Kita guna istilah yang lain. Okey? Istilah lain tu apa dia? Okey, dia merujuk kepada jumlah yang kita buat. Okey, dalam bahasa Arab sebagaimana yang kita belajar 3 tak 4. Okey, kita belajar jumlah dia ada 2. Satu dipanggil jumlah ismiyah. Okey, yang kedua jumlah fi'liyah. Okey. Baik. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah kita belajar. Okey. Bila kita tanya apa jumlah ismiyah? Dengan isim. Mula dengan isim. Kata nama lah. Okey. Jumlah fi'liyah? Mula dengan kerja. Okey, dengan kata fi'il lah. Perbuatan, kata kerja, Ustaz guna fi'il. Okey, mula dengan isim, mula dengan fi'il. Okey, itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Baik. Tahu tak pasal apa kita belajar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Apa tujuan dia? Kita kenal jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Siapa boleh abang Ustaz? Lagu mana soalan dia? Soalan dia, okey. Sebab apa kita kena tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Apa yang membantu kita untuk maksudnya pasal apa ada dalam silibus? Benda tu pasal apa ulama meletak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Untuk bantu dalam insya. Untuk bantu dalam insya. Okey, lagi jawapan lain? Nak mudahkan buat ayat. Nak mudahkan buat ayat. Okey, lagi? Untuk menjadi ayat yang lengkap. Untuk menjadi ayat yang lengkap. Okey, macam mana nak jadikan ayat tu lengkap? Wujudkan Okey. subjek dan predikat. Subhanallah, siapa dia tu? Ya Allah. Mubarak alaik. Okey. Sebab apa kita kena kenal jumlah? Kita kenal jumlah ni, okey, dia ada sebab tak? Pasal apa? Pasal apa? Awal-awal sebelum projek kita tempat, dia ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Pasal apa? Kita letak tajuk tu tajuk yang paling awal. Sebab apa? Okey, ni sebab dia. Mungkin ustazah kamu tak sentuh. Malam ni kita dedahkan. Okey, sebabnya ialah supaya bila kita kenal ini adalah jumlah ismiyah, maka kita kena make sure dalam ayat itu ada mubtada dan ada khabar. So ingat, dalam jumlah fi'liyah, dalam jumlah ismiyah, ayat ar-ruknun al-asasiyun fi hadhihi al-jumlah al-mubtada dan yang kedua al-khabar. Jelas tak?
So selagi mana kamu tulis ayat panjang berjela, ada mubtada saja, tak ada khabar, ayat kamu tak akan lengkap. Nampak tak? Okey. So Ustaz ulang lagi sekali. Jumlah ismiyah ni function dia kita belajar supaya apa? Supaya kita tahu bila dalam jumlah ismiyah, dalam tu mesti ada dua komponen utama yang kita sebut sebagai al-mubtada dan yang kedua al-khabar. Okey? Hal antum ma'i? Mafhum? Mafhum. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Okey, pasal apa kita kena tahu jumlah fi'liyah? Kalau tak tahu pun Ustaz, kami boleh buat ayat sama juga. Pasal apa kita kena tahu? Pasal dalam jumlah fi'liyah pun ada komponen utama yang kita panggil al-fa'il dan al-fi'lu wal fa'il. Okey, dia mula dengan ni. Dia mula dengan ni yang pertama dan yang kedua al-fa'il. Okey. Baik. Lah ni Ustaz nak synchronize, Ustaz nak cuba synchronize antara kaitan subjek predikat dengan tajuk yang dah kita belajar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey nah? Okey, baik. Kita nak apa synchronize apa dia? Kita nak synchronize lah kan? Okey, kita nak masukkan antara subjek predikat dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey, baik. So, subjek ni apa dia? Okey, subjek dalam jumlah ismiyah adalah mubtada. Okey. Subjek dalam jumlah fi'liyah adalah fa'il. Okey, so kita Ustaz bagi contoh lah. Ustaz bagi contoh, Ustaz kata Zahaba Muhammad ilal madrasah. Okey, dalam ayat Allahu Akbar, tulisan malu kat ampah, tulisan nuduh. Okey, minta maaf lah nak tulisan tu lah. Okey. Ada muskilah. Zahaba Muhammad ilal madrasah. Taib. Mana subjek? Kamu nak cerita pasal apa dalam ayat ni? Muhammad. Kita nak cerita pasal Muhammad. Okey. Okey, ahsantum. Okey. Cerita dia apa dia? Dia nak cerita pasal Zahaba. Maka Muhammad adalah subjek, Zahaba ni adalah predikat. Okey, baik. Okey, yang tu kita boleh nampak. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, Ustaz, pasal apa Ustaz ajak kami pelik daripada cikgu ajak di sekolah? Cikgu sekolah tak nak ajak macam ni pun. Kan? Okey, kalau jumlah ismiyah standard lah, biasalah mubtada, subjek, khabar, predikat. Okey? Okey. Ustaz patah balik kepada soalan tadi. Ustaz, pasal apa Ustaz ajak macam ni? Okey, baik. Ustaz nak abang satu benda dekat kamu. Okey. Yang pertama ialah subjek. Okey. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Nampak tak? Syarat. Ustaz nak abang kata apa dia? Yang pertama, predikat mesti ikut subjek. Okey, yang pertama, ikut. Maksudnya apa? Predikat mesti ikut subjek. Ikut dari sudut apa? Ikut dari sudut dua benda. Ni untuk dalam bahasa Arab lah. Dalam dua benda. Yang pertama, dia mesti ikut jantina. Kita buat jenis tu jadi ketak ramai malam ni, Ustaz jadi ketak tulisan, jadi nampak jadi macam okey. Yang pertama jantina. Okey, yang kedua apa dia? Sampai yang dah kedua, dekat depan. oh siapa sampai dah tu? Dekat depan. Okey, yang kedua bilangan. Kat bahasa. Okey. Bertengah kat Okey. Syarat yang pertama ni dia, okey, syarat pertama ni dia mesti ikut. Maksudnya predikat mesti ikut subjek. So dalam jumlah ismiyah, khabar mesti ikut mubtada. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il kan subjek, fi'il kan predikat, dia mesti ikut fa'il. Okey nah? Okey. Predikat mesti ikut subjek dari sudut dua benda. Yang kedua,
Yang kedua ialah subjek ni dia mesti dia mesti ma'rifah. Okey. Subjek mesti ma'rifah. Okey, itu dua basic yang perlu kamu tahu. Okey. Ma'rifah ni tahu tak apa dia? Nak kena sebut tak? Alif lam. Ma'rifah nak kena jelaskan tak? Alif lam. Dia pun minta tutup mic siapa yang terbuka mic tu kena tutup Ustaz. Boleh tak? Sound double Ya. Allah. Jadi cakap. Ada yang buka mic ke tu? Ada. Sound Ustaz ke sound orang? Sebab Saya dah Ustaz. takut Ustaz buka dua ni. Ustaz Ridwan ada headphone tak? Kalau boleh pakai headphone. Headphone lah. Ustaz, tengok ni. Headphone tak ada Ustaz? Ustaz okey dah Ustaz. Asal mic. Okey dah Ustaz. Okey dah. Ya, okey dah. Okey, baik. So ingatlah untuk ayat yang jumlah mana-mana jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, predicate mesti ikut subjek dari sudut dua benda, bilangan dengan jantina. Yang kedua, subjek mesti ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya dia mesti standard dia yang pertama yang boleh kamu faham maksud ma'rifah ni dia mesti ada alif lam. Okey. Dia mesti ada alif lam. Yang kedua, ataupun kalau tak ada alif lam, dia idhafah. Dia idhafah. Okey, ada alif lam ataupun dia idhafah. Ataupun yang lain lah, lain-lain. Maksudnya sama ada dia dhamir. Dia ada 7-8 semua tanda-tanda ma'rifah ni. Antaranya yang saya sebut, kita boleh dapat malam ni ialah alif lam dan idhafah. Oh, dengar double suara Ustaz lah. Okey. Masih lagi double. Kalau Ustaz Ridwan ada hands-free pun okey? Hands-free yang handset punya tu kan? Ustaz, ana ada ni. Bismillah. Okey, saya interrupt sikit lah. Pengumuman. Nanti masa slot Ustaz Saiful Bahri nanti kita akan ada 3 kamus yang kita nak hadiahkan. Kamus Al-Muyassar yang kita nak hadiahkan kepada pelajar-pelajar yang bertuah, yang menjawab soalan insya-Allah yang akan diberikan. Nanti insya-Allah kita boleh berlumba-lumba, kita boleh bersama-sama untuk pakat-pakat menjawab. Tengoklah macam mana sekali lagi untuk kita dapatkan naskah Kamus Muyassar yang terbaru cetakan 2001 yang paling cantik dan paling elok, kamus bahasa Melayu, bahasa Arab, untuk membantu kita menulis karangan dengan baik. Kalau kita tak dapat cari perkataan dan bahasa Melayu yang kita nak gunakan untuk bahasa Arab tu, kita boleh gunakan Kamus Muyassar ni insya-Allah. Okey, sekian iklan dari pihak pengacara majlis. Boleh teruskan Ustaz Ridwan? Dengar double lagi tak? Okeylah. Dia sikit-sikit je. Okey. Sampai ke mana tadi? Okey. Baik. So, Ustaz nak kena laju sikit. Okey, baik. So, kita tengoklah. Okey, jumlah ismiyah, dia ada mubtada dan khabar. Syarat dia tadi, dia mesti, kita tengok dia punya syarat-syarat kan. Mubtada mesti ada alif lam. Okey, semua kita buat alif lam. Alif lam ni maksud dia makrifah lah. Dia mesti makrifah. Okey, yang kedua khabar ataupun predikat mesti ikut subjek. Ikut dari sudut apa? Untuk jumlah ismiyah dia ada 2. Kita apply 2 benda tadi. Yang pertama dia mesti ikut jantina. Yang kedua dia mesti ikut bilangan. Okay, so al-muallim 1 L.
Maka di sini pun kena satu mufrad L muzakkar. Ni 2 L. Maka wasimani. Tambah alif nun. Alif nun ni untuk 2. Maka di sini pun 2 L. Al-muallimuna 3 L. Maka di sini pun kena 3 L. Okey, al-madaris. Pasal apa jamilah? Sebab kata sifat. Semua guru lelaki dan perempuan. Okey, semua guru lelaki dan perempuan jamak ghairul akil. Mana satu jawapan yang paling tepat kamu rasa? Jamak ghairul akil. Subhanallah, subhanallah, hebat-hebat semua malu nak mengajar hampa. Okey, jawapan dia ialah dia sebab ni dia jamak ghairu akil. Okey, dia sebab jamak ghairu akil. Jamak ghairul akil ni maksudnya apa? Semua kata jamak yang merujuk kepada empunya jamak tu tidak berakal ataupun dia bukan manusia. Jamak selain daripada manusia, kita akan anggap dia, iktibar dia sebagai satu, tak lekat, satu pi. Maka bila al-madaris, walaupun kamu tengok jamak madaris ni jamak kepada madrasah. Nah, dia bukan mudarris. Mudarris guru. Ni madaris adalah jamak kepada madrasah. Madrasah, madrasatani, madaris. So, bila dia jamak, dia sepatutnya sini 3P. Dia 3, Allah. Like sikit malam ni. Mungkin sebab Ustaz pasang 2 kot. Okay. Okay. Dia asal 3P. Tapi kita tak boleh apply 3P di sini sebab apa? Sebab jamak ghairul akil. Maka bila jamak ghairul akil, kita kena apply dia sebagai 1P. Maka 1P untuk jamil, kita akan kata jamilah. Nah, okey. Itu yang pertama untuk jumlah ismiyah. Okey, macam tadilah Ustaz kata syarat jumlah ismiyah tadi predikat mesti ikut subjek yang pertama. Subjek mesti ada alif lam. Yang ni tak perlu kepada alif lam. Okey nah. Okey, tu antara syarat-syarat jumlah ismiyah yang kita kena ikut. Boleh. Setakat tu ada soalan tak untuk jumlah ismiyah? Jelas tak? Ustaz rasa jelas kan? Okey, kita tak masuk lagi seram dalam. Okey, baik. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia mula dengan fi'il. Okey, dia mula dengan fi'il. Fi'il duduk di depan. Okey, fi'il duduk di depan. Disusuli dengan pelaku ataupun kita panggil fa'il. Tapi dalam istilah malam ni Ustaz perkenalkan subjek adalah muallim ataupun fa'il adalah subjek. So predikat ni dia kena ikut fa'il. Okey, fi'il dia kena ikut fa'il. Ikut berapa benda? Ikut 2 benda macam mubtada khabar tadi kan? Tak. Dia kena ikut satu sahaja. Apa dia? Ikut dari sudut jantina sahaja. Jantina. Nah. Allah. Jantina sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada satu istilah lagi maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih ni dia tertakluk kepada jenis-jenis fi'il yang kita gunakan. Okey, kadang-kadang kita guna fi'il lazim ataupun kadang-kadang kita guna fi'il muta'addi. Ada dalam silibus kita 3 tempat fi'il lazim, fi'il tu dia perlu kepada maf'ulun bih. Fi'il lazim, fi'il tu tak perlu kepada maf'ulun bih untuk memberikan kefahaman dalam ayat. Ja'a muhandisuna. Ja'a muhandisuna. Okey, ja'a fi'il ni fi'il lazim. So dia tak perlu kepada maf'ulun bih. Okey, muhandisuna 3 L. Pasal apa di sini 1 L? Sebab apa? Pasal apa tak ikut? Sebab tak ikut ja'una. Aja'u. Sebab fi'il kena ikut Fi'il jantina. tak perlu ikut adat. Fi'il mesti mufrad. Okey, sebab fi'il
mesti ikut fa'il dari sudut jantina sahaja, dan yang kedua fa'il ni mesti dalam bentuk mufrad. Nah, fa'il mesti dalam bentuk mufrad. Okey, baik. Samalah Ustaz ulang balik. Ini sebagai pengukuhan kita tadi. Yang pertama, fa'il kena ikut fa'il. Okey. Fa'il mesti dalam bentuk mufrad. Nah, fa'il mesti dalam bentuk mufrad. Dan yang ketiga, okey, ini tambahan sikit nah, tambahan. Fa'il ni dia ada tiga jenis. Cuma untuk malam ni Ustaz nak spesifik untuk tentang penggunaan masa. Okey. Masa dalam ada dalam slide. Ada dalam slide selepas ni. Penggunaan masa dalam ayat kita. Okey, tak apa Ustaz. Ada dalam slide selepas ni. Ustaz masuk dalam slide selepas ni. Okey, baik. So untuk jumlah fi'liyah, fa'il mesti ikut fa'il. Dari sudut jantina sahaja, bilangan tak perlu. Dan fi'il kena kekalkan dalam bentuk mufrad. Okey, baik. Okey, beberapa tips sebelum Ustaz berhenti Ustaz lagi. Okey, beberapa tips. Yang pertama, kalau kamu nak gunakan pelajar itu rajin. Macam mana kamu nak kata? Pelajar itu rajin. Biasa kamu buat zalika at-talib nasyitun. Rajin, bijak. Okey, bijak. Zakiyun. Okey. Untuk bahasa Arab, penggunaan makrifah cukup membawa kepada makna itu. Apa maksud Ustaz tu? Tadi Ustaz kata mubtada, ni mubtada tadi kan? Mubtada kena ada alif lam. Alif lam ni adalah makrifah. So makrifah ni membawa kepada apa? Makrifah ni membawa kepada makna itu. So tak perlu letak zalika dah. Cukup sekadar kita letak at-talib zakiyun. At-talib zakiyun membawa kepada makna pelajar itu. Okay, nah? Itu untuk penggunaan itu. Okey, baik. Yang kedua, bila kita nak guna antara dua jumlah tu, Ustaz, kita ada dua jumlah, ismiyah pun boleh, fi'liyah pun boleh. Kita boleh guna Muhammad yazhabu ilal madrasah. Allah uduh Ustaz. Ataupun yazhabu Muhammad ilal madrasah. Okey. Ustaz, ni jumlah ismiyah, ni jumlah fi'liyah. Ayat sama, makna sama, semua sama. Bila kita nak guna dua-dua tu dalam ketika kita buat ayat, bila kita nak apply jumlah ismiyah, bila kita nak apply jumlah fi'liyah. Okey, antara benda yang Ustaz bagi tahu dekat anak-anak murid Ustaz apa dia? Ialah sekiranya dalam ayat itu ada fi'il. Okey, ayat ni ada fi'il tak? Ayat ni ada fi'il. Okey, ni fi'il. Maka kita biasakan untuk memulakan ayat itu dengan jumlah fi'liyah. Sebab jumlah fi'liyah lagi senang ataupun lagi kurang kerenahnya. Sebab apa? Dia hanya ikut satu benda sahaja. Dia ikut apa? Dia hanya ikut jantina sahaja. Dia tak ikut bilangan. Kalau yang ni, ni jumlah fi'liyah kan? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, dia kena ikut dua benda. Maka kita biasakan untuk menulis dalam jumlah fi'liyah. Okey, yang ketiga. Okey, yang kedua ni kalau tak ada fi'il, kita guna jumlah ismiyah. Okey, baik. Penggunaan masa nah. Kalau dalam ayat tu dia merujuk musarek pula dah. Okey, kalau ayat tu kamu nak cerita pada masa lampau, guna fi'il madhi. Kalau perbuatan merujuk kepada sekarang ataupun akan datang, kamu guna fi'il mudhari'. Nah. Okey, baik. Okey. Dah lewat sebenarnya. Okey, baik. Baik. Ustaz nak test satu. Kita nak test satu. Kita nak buat tadribat. Ucapannya itu sangat menarik. Okey, ucapannya itu sangat menarik. Boleh tak kamu tolong kongsi kat
kongsikan jawapan kamu dekat ruangan fi dardashah al-mawjudah amamakum. Dalam ruangan chat yang ada dengan kamu boleh tulis jawapan untuk soalan ni. Ucapannya itu sangat menarik. Ucapannya itu sangat menarik. Macam mana kita nak buat ayat tu? Okey, Ustaz menanti jawapan kamu. Kita nak tengok. Kalau boleh kamu nyatakan sekolah kamu, buah jawapan, tulis jawapan bahasa Ontara. No? Tulis jawapan, kemudian kamu tulis nama sekolah kamu. Ataupun negeri ke. Nah, okey. Kita bagi seminit. Sebelum Ustaz nak serah kepada Al-Fadil, Ustaz Saiful malam ni. Okey, seminit. Kita nak tengok berapa banyak yang boleh menulis malam ni. Sebelum Ustaz bagi beberapa petua. Ada tak yang tulis yang share jawapan, ada tak? Soalan Ustaz Syahsyah. Ucapannya itu sangat menarik. Ucapannya itu sangat menarik. Masih lagi tak ada jawapan. Kita menunggu jawapan. Okey, ada jawapan dari Aisyah Hafiz Mamawib. Al-khitabu mumti'atun. Al-khitabu mumti'atun. Subhanallah. Al-khitabu mumti'atun. Subhanallah Semawib. Tahniah mubarak alaik. Okey. Ustaz tak kata salah dan Ustaz tak kata betul. Kamu masing-masing boleh cuba. Okey, ada lagi yang nak cuba masa ni? Wan izati. Tak tahu sekolah mana. Wan izati al-khitabatu mumti'atun jiddan. Amirul Hadi al-khitabu mumti'atun. Wa izati dari Semamawi juga. Masya Allah. Alaihi wasallam. Marbu. Anis Nasuha. Kana khitabu mumti'an. Okey, subhanallah. Baik. So kita tengok banyak jawapan-jawapan kamu. Mungkin ada yang betul, mungkin ada yang salah. So kita tengok sekali nah. Okey. Ucapan. Ucapan banyaklah. Kamu nak boleh guna khitab pun boleh. Kamu nak guna kalam pun boleh. Okey, baik. So kaedah dia, okey. Kita guna khitab. Ramai yang guna khitab, nanti kita guna khitab. Okey, kaedah dia, ucapan dia ada dua, di sini dia sebenarnya dia ada dua perkataan. Okey, walaupun kamu nampak macam satu tapi sebenarnya dua. So, kaitan antara dua perkataan ni adalah idhafah, mudhaf dan mudhafun ilaih. So, al-khitab. Al-khitab. Okey, tambah dengan nya. Nya apa dalam bahasa Arab? Hu. Okey, al-khitabu. Okey. Bu lah dah. Hu ataupun ha, ikut dhamir ni merujuk kepada siapa nah. Okey, baik. Ni kita guna hu. So, apa akan jadi bila ada idhafah di sini? Siapa yang boleh bagi tahu Ustaz? Bila perkataan idhafah apa yang berlaku? Alif lam. Buang alif lam. Subhanallah. Maka ingatlah bila perkataan tu ada ada dhamir di hujung. Bila sesuatu perkataan ada dhamir di hujung, kamu jangan letak alif lam di depan. Okey, so dia akan jadi khitabuhu. Okey. Khitabuhu, ucapannya itu. Macam mana nak kata itu? Ada dah. Ada dah dalam tu. Subhanallah. Mana ada dah? Alif lam tadi yang dihazaf. Ya, subhanallah. Bila perkataan tu dia dia ma'rifah. Tadi Ustaz kata ma'rifah. Ma'rifah tadi kan. Ma'rifah tu dia mungkin ada alif lam, dia mungkin dengan idhafah. So dalam ma'rifah ni dah ada makna itu. Khitabuhu kamu boleh guna ra'i'. Ra'i', menarik. Okey, mumti'. Allah, siapa tak mau dekat? Sorry. Mumti'. Okey, ra'i' pun boleh. Jangan buh mumti'ah. Pasal apa? Khitab. Khitab
merujuk kepada mudzakkar. Kamu tengok di sini lah. Kamu tengok di sini. Khitabuhu. Khitab ni mudzakkar, maka perujukan jantina dia merujuk kepada khitab di sini. Ra'i', mumti'. Nah. Okey, baik. Jadi Ustaz, sebenarnya malam ni rasa sangat-sangat terharu sebab kita dihadiri oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Dollah Sajat. Kalau di depan Ustaz ni ada satu kamus yang Ustaz sangat recommend kepada kamu untuk memiliki dia. Okey, sebab apa? Sebab antara banyak-banyak kamus yang Ustaz guna sepanjang Ustaz duk mengajar Isyak, ni antara kamus yang Ustaz rasa terbaik lah. Jadi malam ni Ustaz rasa berbangga dengan kehadiran Ustaz Saiful Bahri, dan pasal apa Ustaz bagi ruang dan peluang? Sebab Ustaz Saiful Bahri malam ni dia akan bagi giveaway kepada kita 3 buah kamus. 3 buah kamus. Sekiranya kamu berjaya menjawab soalan-soalan yang kita akan buat selepas ni, 3 buah kamus. Bukan seorang betul dapat 3, adalah kita akan buka 3 soalan. 3 soalan tu kita akan bagi giveaway kepada yang bertuah. Nah. So untuk Ustaz agenda seterusnya, Ustaz ingin mempersilakan Al-Fadil Ustaz Saiful Bahri untuk memberikan sedikit pengalaman beliau. Sebenarnya Ustaz nak minta dia kongsikan sebab apa dia orang Melayu yang kan dia begitu committed memberikan 1000 komitmen sepanjang hidup dia untuk menghasilkan kamus yang dalamnya ada 6,000 patah perkataan lebih. Bukan senang untuk buat kamus, bukan senang. Okey. Jadi Ustaz dengan ini mempersilakan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Dollah Sajat, pensyarah Pusat Bahasa Islam Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, untuk bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman beliau dan menceritakan sedikit lah tentang kamus Muyassar yang beliau akan bagi kepada kita ataupun dia sponsor kita pada malam ini. Beliau dengan segala hormatnya dipersilakan. Tunggu dulu, kita akan ada kita nak perhabis beberapa patah perkataan sebelum kita tutup. Okey, dipersilakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara boleh dengar ya? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Wadih jiddan ya Ustaz. Alhamdulillah. Awalan nashkuru li Ustaz Zain, Ustaz Firdaus wa Ustaz Ridwan ala da'watihima ila hadhil qanah. Qanah lah Ustaz ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada dua ustaz kita, Ustaz Firdaus dan Ustaz Ridwan, kerana menjemput saya dalam rancangan ini ataupun dalam channel ini. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan. Itu yang pertama. Juga kepada semua guru-guru serta adik-adik pelajar atau anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Hello. Jadi saya sebenarnya teruja sebab saya nampak Ustaz Firdaus dengan Ustaz Ridwan tu nak buat program Isyak. Jadi saya sangat teruja dan saya mengikuti daripada kelas yang pertama lah minggu lepas, insya-Allah sampai kelas hujung kita ikut insya-Allah. Sebab teknik-teknik yang sangat ajaib dan jarang-jarang jumpai yang diberikan oleh kedua ustaz tadi. Okay, saya diminta untuk berkongsi sedikit pengalaman sebab apa kita susun atau sebab apa saya susun kamus ni. Jadi kamus ni nama dia Kamus Al-Muyassar, ya. Kamus Al-Muyassar. Boleh tak share? Oh, tak boleh share Ustaz. Ustaz Wan kena cancel dulu kot. Tak. Boleh Okey, Kamus Al-Muyassar. Jadi antara sebabnya saya susun kamus ni sekarang ni cetakan yang kedua lebih kurang 16,000 perkataan ya. Lebih kurang 16,000 perkataan. Antara faktornya, jadi waktu saya belajar seperti kamu semua,
Masa kita belajar dulu, tak banyak kamus yang boleh membantu kita untuk menulis. Sebab apa? Sebab kebanyakan kamus fokus pada kalimah Arab ke Melayu. Arab ke Melayu. Jadi bila kita nak buat karangan atau kita nak bercakap, kita dapat mufradat yang baru, jadi kita tak jumpa kamus yang sesuai waktu tu. Jadi saya sehingga gunakan 5 buah kamus ya. Sebab seolah-olah Melayu Arab ni dia nak tirikan. Jadi Arab Melayu buat banyak, Melayu Arab sikit belakang. Jadi kita tak cukup dan sebagainya. Begitu juga ketika saya mengajar dulu di Keluar Taman Bakar, setahun saya mengajar insya pun menghadapi masalah yang sama. Jadi saya ambil inisiatif untuk menyusun kamus ni. Jadi moga-moga kamus ni, saya tak boleh share sebab apa saya? Tak boleh share skrin ya? Ya. Oh, ha. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Dia kena window. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Dua-dua nampak tak? Dua-dua ada Ustaz ya? Anda dekat grup 2 je Ustaz. Sekarang Ustaz, dua-dua dia. Sekarang. Okey dah. Okey, alhamdulillah dah masuk. Okey, dah. Okey, alhamdulillah. Jadi antara faktor disusun kamus ni, yang pertama sepanjang pembelajaran saya dan kajian saya lah terhadap insya' ni atau bahasa, benda yang paling penting adalah mufradat. Jadi kita perlu kepada satu kamus Melayu Arab untuk mendapatkan mufradat-mufradat yang kita nak lah. Yang kita nak. Dan saya buat kajian terhadap beberapa kamus. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang mendahului saya menyusun kamus kerana telah memulakan usaha ni. Cuma saya rasa perlu satu kamus yang agak lengkap. Yang agak lengkap dari sudut mufradatnya dan sebagainya untuk kita gunakan. Jadi yang pertama, pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, dalam kamus ni kita ada apa? Dalam kamus ni ada 3 perkara yang penting lah. Isim, fi'il dan huruf ya. Isim, fi'il dan huruf. Dalam kamus ada isim, fi'il dan huruf. Pertama kita cerita pasal kata kerja dulu, fi'il. Jadi fi'il ni, antara istimewanya bahasa Arab, fi'il ni tidak boleh dipasangkan dengan mana-mana huruf sesuka hati kita. Sebab kadang-kadang bila kita salah pasangkan, pertama mungkin tak ada, dalam bahasa Arab tak ada, kita buat ayat sendiri. Dan yang kedua, mungkin menyebabkan makna yang salah. Kita ambil contoh ayat ni. Contoh perkataan berdoa. Berdoa ya. Jadi da'a, yad'u, doa. Kita fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Jadi kalau kita nak kata saya doakan kebaikan untuk awak. Tak boleh kita kata adu'uka. Sebab tadi Ustaz Wan dah jelas ringkas dah. Fi'il ni terbagi kepada 2. Yang pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi. Saya nak kongsi satu teknik pada malam ini. Macam mana nak bezakan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kalau kita ikut ayat buku mungkin kita susah nak ingat. Jadi lazim ingat. Kita ingat je. Lazim ni maksudnya biasa. Jadi fi'il lazim, lazimnya fi'il, biasanya fi'il memerlukan kepada fa'il. Jadi fi'il lazim ni dia hanya memerlukan kepada fa'il sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua fi'il muta'addi, muta'addi ni maksudnya melampau. Kan muta'addi melampau. Jadi dia melampaui keperluan sebenar fi'il. Asalnya fi'il hanya memerlukan kepada fa'il sahaja. Betul. Tapi fi'il muta'addi ni dia melampau, dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Okey, jadi fi'il lazim macam da'a, fi'il fa'il dia, saya berdoa. Kita tak boleh kata saya berdoa kepada Allah, da'a Allah. Kan? Da'a Allah, tak boleh ya. Saya nanti dia akan memberi pada maksud yang lain lah. Saya doakan kebaikan. Saya doakan kebaikan. Tak boleh kata untuk awak, kita tak boleh
terus kepada maf'ulun bih sebab fi'il ni adalah fi'il lazim. Fi'il ni adalah fi'il lazim. Jadi, kalau kita pasangkan kepada huruf, contoh saya nak kata, saya doakan awak. Kan? Saya doakan awak, kalau kita tulis ad'u alaika. Contoh ya, saya doakan awak ad'u alaika akan beri maksud yang lain. Tengok ni bawah ni. Da'a ala maksudnya keburukan. Da'a li maksudnya kebaikan. Jadi kita kena pasangkan huruf jar. Jadi dalam kamu ni saya berusaha. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang bantu menyimak. Contoh Ustaz Firdaus, kita tolong simak balik. Jadi dipasangkan dengan huruf yang sesuai. Tadi Ustaz Firdaus ada guna perkataan ja'a. Ustaz Firdaus ya? Ustaz Ridwan ya? Ja'a ya? Jadi Ustaz Ridwan ada guna perkataan ja'a. Ja'a ya? Mana ya? Ya. Okey. Okey, ja'a. Jadi kalau kita datang, kita kata ja'a kan? Ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Jitu, saya datang. Macam mana nak kata saya datang bawa makanan? Jadi kena pasangkan dengan huruf ba. Jitu bit'am, saya datang dengan bawa makanan. Ini antara yang kita letaklah. Yang kedua, dalam kamus ni kita cuba letakkan mufradat. Contoh ni, quwwah, qudrah, daya kekuatan, istita'ah. Semampu mungkin lah. Asalnya banyak ya, ada sampai 6, 7, tapi Ustaz Firdaus tegur saya lah. Terlampau banyak nanti menyebabkan kekeliruan atau menyebabkan kamu terlampau tebal, jadi kita ringkaskan, kita ambil 3 ataupun 4. 3 lah. Kita ambil yang penting-penting Ustaz. Alhamdulillah kita ambil yang penting-penting. Ustaz Firdaus kata kita ambil perkataan yang penting dan selalu digunakan. Jadi perkataan ni sudah ditapis oleh Ustaz Firdaus lah. Tapi Contoh siapa yang menguasai lah, kalau kita tengok Ustaz Saiful lah. Dia saya Ustaz. Kekuatan tu, kita dah ada 3 mufradat. Kita ada muradif. Muradifat dia ada tiga lah. Quwwah, qudrah, istita'ah. Tokoh pun boleh. Kalau kata lagi banyak lagi, kalau banyak ni tak hafal. Jadi dari situ kita dah nampak ada 6 lah. Mufrad dengan jamak dah jadi 6 perkataan daripada 1. Dalam bahasa Melayu kita dah boleh pecahkan kepada 6 mufradat dalam bahasa Arab. Memang siapa yang menguasai kamus dan mufradat, mutaradifat dengan mutadadat, insya-Allah Ustaz Saiful lah, kita nampaklah kekuatan pelajar itu kepada mufradatnya. Dalam syair bahasa Arab ya, Ustaz Firdaus tulis ya, annahu awla awalan ayu'lama idil kalam bidunihi la yufhama. Betul, nahu perkara pertama yang kita kena belajar. Kalau tanpa nahu, kita akan faham bahasa Arab. Itu bagi orang yang sudah orang bangsa Arab lah, ada orang yang bercakap dengan bahasa Arab. Tapi ulama-ulama luar mengatakan bagi orang yang bukan bahasa Arab, yang pertama mufradat dulu. Yang pertama mufradat dulu ya, sebab tu kita buat mufradat. Itu yang pertama lah, mufradat. Jadi yang kedua jamak ya, jamak. Sebab kadang-kadang sebagian fi'il ada lebih daripada satu jamak. Sebagian fi'il ada lebih daripada satu jamak. Oh, macam mana ni? Contoh kita kata guru ya. Guru. Jadi guru dalam bahasa Arab yang kita biasa dengar ustaz kan. Ustaz, guru mana guru? Guru. Okey, guru. Contoh ni, guru ada 3 ya, muallimun, mudarrisun. Kalau jamak taksir, jamak biasa, jamak salim, tak ada masalah lah. Kita tambah waw dengan nun. Tapi kadang-kadang satu perkataan tu ada 2 jamak. Atau 3 jamak. Contoh ni, ustazun, ustazuna, asatidah. Dia ada jamak taksir dan ada jamak salim. Jadi dalam kamus ni kita cuba letak dua-dua lah. Kalau ada 2 lah. Cuma kalau jamak taksir dia banyak, kita ambil satu yang biasa digunakan. Ni antara apa yang kami cuba letak, saya cuba susun dalam kamus ni untuk memudahkan pelajar-pelajar semua. Contoh yang terakhir lepas ni kita serah pada Ustaz Ridwan.
kadang-kadang apa yang kita fikirkan dalam bahasa Melayu tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ni contoh ya. Oh. Macam mana? Contoh ya, contoh kita cari perkataan agih. Agih ya. Allah Akbar, lambat. Contoh agih ya. Agih. Kita agihkan kepada. Kita nak kata saya agihkan. Kalau dalam kurungan ni letaklah waza'tu. Waza'tu apa benda? Al-hadaya. Waza'tu al-qawamis. Saya agih-agihkan kamus alal faizin kepada orang-orang yang menang, yang berjaya malam ni lah. Jadi kalau kalimah waza'a ni nak kata agihkan kepada, kita tak boleh kata ilah. Kita kena guna ala. Tapi kalau kita guna fi'il yang lain, muradiqas sama, jadi kita guna ilah. Jadi yang ni sama'i. Huruf jar ni semua sama'i. Kita dengar orang Arab cakap macam mana, kita baca tulisan orang Arab dan kita tengok kamus, kita kopi semula. Jadi inilah antara perkara Ustaz yang kita cuba kongsikan. Ini antara perkara yang kita cuba kongsikan lah, sebahagian kecil lah. InsyaAllah moga-moga kalau ada kesempatan yang lain, Ustaz Firdaus atau Ustaz Ridwan boleh kongsikan kelebihan-kelebihan lain sebab masa kita sangat singkat pada malam ini. Jadi ini yang cuba saya susun, melengkapkan, menyempurnakan kamus-kamus yang ada sebelum saya. Kita bukan kata kamus tak bagus, semua kamus bagus. Cuma kita yang terkemudian ni kena buat lebih bagus daripada orang yang sebelum, sebab sebelum dia ada contoh. Kebanyakan kamus-kamus yang sebelum ni tidak dipasangkan dengan huruf jar, tidak letakkan jamak sebahagiannya, tidak letakkan masdar. Jadi kita cubalah dalam kamus ni, kita cuba letakkan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan hadiahkan kamus muyassar kepada 3 orang pemenang saya, 3 orang saya. Jadi insya-Allah kuis kita akan Alhamdulillah, syukur. Ustaz Ridwan insya-Allah. Allah. Minta maaf Ustaz, mencela sikit ya. Ya. Yang hadiah ini akan diberikan kepada pelajar saja. Sebab ni banyak guru kat dalam ni, tak jadi ya. Jadi hadiah untuk malam ni pelajar. Untuk guru nanti kita bincang semula Ustaz. Terima kasih banyak. Cikgu Zahar dah masuk tadi ni. Hantar kamus kan. Okey, jazakallah khairul jazak li fadilat Ustaz Muhammad Saiful Bahari di atas penjelasan beliau tentang kamus Al-Muyassar. Duk nampak tu macam banyak yang Ustaz nak sampaikan sebenarnya. Ustaz Firdaus noh. Mungkin lepas ni kita boleh susun satu kisah khas untuk Ustaz Saiful Bahari untuk cerita tentang kepentingan kamus dan macam mana kita nak guna kamus. Teknik guna. Yang tu penting tu, penggunaan kamus yang tu sangat penting. Penggunaan kamus ni dah pudar. Sekarang ni dah pudar dan tidak seperti dulu. Dulu orang mengaji, kamus disangkut di tengkuk. Di sekolah tu pi mana-mana bawa kamus. Maksudnya budaya kamus dulu amat membudaya dalam kalangan pelajar. Sekarang kamus pelajar tidak mengenal kamus. Dulu pelajar, Saiful Bahari kata dia ada 5 kamus. Dia seorang rujuk 5 kamus. Kalau kita pelajar boleh pegang kamus, insya-Allah kita jadi orang yang hebat. Okey Ustaz Tuan. Okey, kita baik. Buat format dah. Okey, baik. InsyaAllah lagi Ustaz akan ada beberapa dalam slide Ustaz ni, ada beberapa soalan lagi. Okey. Okey. Ustaz. Ustaz Wan, saya jelas sikit je boleh Ustaz Wan? Sikit je Ustaz Wan. Ya, sila Ustaz. Ada yang tanya macam mana dapatkan kamus, berapa harga. Jangan fikir dulu, fikir macam mana dapatkan percuma malam ni dulu. Ya, itu yang lain tu kita fikir kemudian. Okay, yang tu cerita lain. Okey. Kita nak beli tu kita tak bertujuan untuk nak jual kamu dalam ni lah. Jangan kamu salah sangka, oh patutlah nak jual kamu sebenarnya. Dah. Kita untuk buat kelas untuk memberi pendedahan kepada
kamu tentang insya dan bagaimana nak tahbib kamu, cinta kamu kepada bahasa Arab. Okey, baik. So malam ni insya-Allah Ustaz izin untuk share screen. Kita sambung. Allah. Satu lagi. Nampak tak? Okey. Boleh nampak skrin Ustaz Tak ada. Duduk. Tak ada lagi Tak So, nampak. yang utama belum lagi. Yang utama belum. Okey, dah masuk Ustaz. Okey Alhamdulillah. dah. Nampak tak? Okey nampak dah. Okey baik. Okey. So, yang ni valid tak? Okey, kita jadikan yang ni sebagai soalan untuk kuis yang pertama. Okey, sekolah saya yang terletak di negeri Kedah cantik. Okey, Ustaz nak minta kamu buat ayat ni yang paling tepat, yang paling awal menjawab. Kita akan bagikan hadiah Kamus Al-Muyassar secara percuma malam ni. Okey, dalam masa seminit kamu boleh mula menjawab. Jawapan bertulis ke Ustaz Wan? Jawapan bertulis. Okey, Sebab baik. kalau yang pertama, yang betul yang pertama. So tak semestinya orang yang tulis Wan. pertama tu dia betul. So kamu boleh cuba guna Wan ayat Nazri. kamu sendiri. Wan Nazri madrasati allati taqa'u fi Qadah Jamilun. Okey. Okey. Yang kedua, banyak Dapat dah ni. teruskan sepanjang seminit. Ustaz tak bagi countdown. Okay, sepanjang seminit ni kamu boleh terus menulis. Tak kisah berapa banyak jawapan kamu, kami terima selagi mana yang pertama betul. Betul dan tepat. Ya, betul dan tepat. Pantas dan cepat nah. Dia punya tagline kita. Betul dan pantas. Ataupun cepat dan tepat. Sari'un wa sahihun. Sari'un wa sahih. Ayu tulab. Banyak lah tu. Banyak aku Ustaz Wan. Banyak dah. Ya dah, Okey. kita boleh pilih ni. Tak Okey. seminit lagi lah. Belum seminit ke? Dah tadi kita tersilap terlewat set masa. Okey, kita boleh tengok yang paling Ustaz akan view yang paling atas. Ustaz Fidah boleh tengok yang kedua, grup kedua. Ada masa dia. Okey, yang pertama. Okey, dah habis masa dia. Grup yang kedua ini Hafawati Huda Madrasati Mukhtalifatun fi Wilayah Qadah Al-Jamilah. Baik, pukul 10.13 belum lagi. Wan Nazri tadi saya dah baca. Najah Farahin Madrasati Al-Waqi'ah fi Qadah Jamilatun. Masya-Allah. Fi Qadah Jamilun. 10.13 Najah Farahin Madrasati Al-Waqi'atu fi Qadah Jamilatun. Boleh ke Soalan? Okey, siapa tu? Najah Pukul berapa Ustaz Fidah? Fidah? 10.13. Auni Husna Madrasati Al-Waqi'ah fi Qadah Jamilatun. 10.13. Sama jawapan Madrasati Al-Waqi'ah fi Qadah Jamilatun. Jamilatun. Sama. Seorang dari Mak Tafiz Sain Darul Aman, seorang dari Semeka SMA KK. Yang mana ni? Kalau kita Kota Kinabalu. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. SMA KK. Jadi Kuala. Ustaz, soalan pertama ni ada dua pemenang lah ya? Sama waktu Sekejap. Sama, betul? Sama jadi, lah. Sama waktu lah. Soalan pertama ni kita bagi hadiah 2 biji kamu Ustaz. InsyaAllah. Okey, Allah baik. Subhanallah. So maksudnya kita akan buka satu lagi soalan Ustaz. Kita buka 2 lagi soalan Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz Saiful malam ni bermurah hati. Subhanallah. Okey, baik. Okey, malam ni okey. Auni Husna daripada Ustaz. Okey, ada mana-mana? Auni Husna Tafiz Sains Darul Aman dengan apa satu lagi Ustaz? Saya tulis nama Ustaz ya. Saya snack Ustaz, nanti hubungi. Minta dihubungi lah. Macam mana kita nak hubungi ni? Okey, Auni Husna. Seorang lagi. Najah Farihin
Di Telegram je Ustaz, di Telegram. Telegram nanti kita hantar. Nanti kita hubungi melalui Telegram ya. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, baik nah. Okey, so kita tengok tadi antara jawapan yang diberikan tadi. Okey. Sekolah saya, okey, so bila sekolah saya macam kaedah tadi Ustaz kata, sekolah saya dia mesti idhafah. Sekolah dengan saya idhafah. So ada juga ramai juga yang tulis al-madrasati tadi ni. Mungkin dia tak perasan. Dah terbiasa tulis. So ingatlah bila ada dhamir di hujung jangan letak alif lam di depan. Okey, so madrasati. Okey. Di sini Ustaz nak kamu mention ataupun kamu kenal pasti di sini mana satu mubtada, mana satu khabar. Maka kalau di sini mubtada, mana khabar ya? Khabar dia yang mana? Yang terletak di negeri Kedah ke ataupun perkataan mana yang merujuk ataupun yang menjadi khabar? Cantik. Cantik ni adalah khabar. Maka cantik ni mesti ikut apa yang telah kita bincang tadi ni. So madrasati, so dia punya khabar dia mesti letak jamilatun. Sebab apa? Sini satu P, maka di sini pun satu P. Okey? Maka yang kedua kita buat ayat yang allati yang terletak ni. Kamu boleh guna al-waqi'ah. Al-waqi'ah fi negeri kita panggil, kita guna istilah wilayah. Wilayah Qadah. Okey. Al-waqi'ah fi wilayati Qadah Daril Aman jamilatun. Okey, so sebelum ni kita belajar madrasati jamilatun. Perasan tak? Mubtada, selepas mubtada kamu akan jumpa terus dengan khabar. Tapi dalam realnya jarang kita akan buat ayat yang macam tu. Biasanya mungkin mubtada duduk di awal, tapi biasanya dia akan duduk di hujung-hujung macam ni. So kamu kena mention lah bila kamu nak tulis mana satu mubtada, mana satu khabar. Okey, yang ni tujuan sebab apa Ustaz buat soalan ni. Okey, baik. Seterusnya penulis itu, okey Ustaz, yang ni kita tak bagi sebab yang ni basic. Penulis itu sedang menulis novelnya. Okey. Ustaz Wan, boleh saya ni tak? Ya, Ustaz dah tambah. Bukan. Tadi yang soalan tadi ada jawapan yang kedua. Dia menggunakan isim mausul. Madrasati allati taqa'u fi wilayati Qadah. Yang tu pun betul tapi lewat sikit lah. Tapi lewat sikit, ya. Dia sahih saja tapi tak sari'. Sahih, ghairu sari'. Tapi Ustaz, Ana lebih suka yang mana? Sebab yang ni rasa dia tak ada wilayah tu, negeri Kedah tu. Kau macam mana? Tapi tak apalah, kita dah bagi dah kan? Kita dah bagi, ya. Kita dah bagi. Okey. Baik. Fi Qadah dengan fi wilayah Qadah tu kita teransur lah. Teransur lah nah. Sama je insya-Allah. Ya. Okey, mubarak. Tahniah daripada Ain Aunisma. Dengan siapa lagi tadi? Najah Farihin dari Kota Kinabalu Sabah. Dari Sabah jauh ni. Sabah, subhanallah. Okey, baik. Okey, ayat yang ketiga. Penulis itu sedang menulis novel. Okey, perkataan novel. Novel apa dalam bahasa Arab? Sebab tu penting. Jangan bagi. Saya bagi jawapan ya. Yang ni bukan kuis lah. Kita bukan kuis. yang ni basic saja. Okey, novel apa dalam bahasa Arab? Novel. Riwayah hobi. Nampak bila kita type novel, subhanallah, novel. Ni Ustaz type dalam kamus Al-Muyassar yang telah dikarang oleh Al-Fadil, yang disusun oleh Al-Fadil Ustaz Saiful Bahri. Okey, novel nampak, novelis. Khassas. Besarkan sikit, tak nampak Ustaz? Besarkan sikit Ustaz, tak nampak. Besarkan sikit. Besarkan sikit. Okey, baik.
Okey, nampak Ustaz? Okey, so biasanya novel kita akan guna istilah ni lah, riwayah. Riwayah atau kisah. Kisah ni macam mana Ustaz? Kisah ni lebih kisah lah noh. Cerpen apa cerpen? Panjang pula. Kisah Saya qasirah. kisah qasirah. Okey, baik. So kita guna riwayah. Okey, riwayah. So penting kepada kamu, selain daripada kamu ada kamus, kamu kena ada kamus kecil yang kamu tulis perkataan harian kamu. Tulis perkataan baru tu kamu sediakan. Tolonglah sediakan satu kamus, dapat kalimah baru, tulis supaya kamu ingat. Okey, so penulis novel itu sedang menulis novelnya. Okey, cuba tengok. Okey, boleh cuba tengok. Yaktubul katib ar-riwayah, SMA Irsyadiyah. Subhanallah. Okey, Ustaz masih lagi tunggu jawapan-jawapan yang lain. Yaktubul makatib ar-riwayah. Makatib ni kita guna istilah isim fa'il katib saja nah. Yaktubu al-katib ar-riwayah. Okey. Ya al-katib yaktubu riwayatahu. Okey. Al-katib yaktubu riwayatahu. Okey. Subhanallah. Baik. Ramai yang betul dah. Maksudnya di sini apa yang Ustaz nak abang, di sini dia ada penggunaan sedang. So bila sedang kamu kena tulis guna fi'il mudhaf, kamu guna fi'il mudhari'. Okey. So kamu tengok dalam ayat ni dia ada fi'il. So bila ada fi'il, ingat bila ada fi'il, kamu biasakan letak tulis fi'il di depan. Bila ada kamu jumpa menulis, kamu letak tulis yaktubu. Okey. So ni akan mengelakkan kamu berlaku kesilapan. Kamu buat kesilapan. Yaktubu. Siapa yang buat? Penulis novel. Yaktubu, penulis novel. Asaidah al-katib. Okey, al-katib ar-riwayah. Tadi novel kita panggil riwayah. Ar-riwayah. Yaktubu al-katib ar-riwayah. Okey, baik. Penulis novel dia dua perkataan. Tapi dua perkataan ni dia merujuk kepada satu. Maka hubungan antara dua isim ni adalah idhafah. So bila idhafah, isim yang pertama ni mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Tadi Ustaz tengok ramai yang tulis al-katib. So kamu kena faham konsep idhafah. So bila ada dua perkataan, katib, penulis novel, bergabung membentuk satu benda, merujuk satu benda kepada satu benda, maka kamu kena buang alif lam. So yaktubu katibur riwayah, novelnya riwayatahu. Okey. So point di sini Ustaz nak abang apa? Ada dua benda di sini. Kalau dalam ayat yang kamu nak buat ada fi'il, maka terus letak fi'il tersebut. Dan kalau ada perujukan tentang masa, maka kamu kena ikut. Kalau dia kata sedang, maka kamu kena guna mudhari'. Kalau dia kata telah, kamu guna fi'il madhi. Okey, next. Okey. Ustaz, Ya. sikit. Ya. Apa dalam kamu yasar ada riwaiyun Ustaz? Katibul riwaiyun. Boleh juga lah. Tu novelis Ustaz. Mana? Novelis. Penulis novel atas sekali. Kita guna novelis. Okey, riwaiyun. Subhanallah. Nampak? Tadi kalau berbanding dengan kita guna katibur riwayah, kita boleh guna selain daripada tu riwaiyun. Subhanallah. Ustaz pun dapat istilah baru. Kalimah al-jadidah. Ustaz nak tulis Ustaz. Riwaiyun. Subhanallah. Tu untung bersahabat dengan orang buat kamus. Riwaiyun. Qassas nah. Okey, baik. Okey. Okey, yang ketiga ni yang keempat kita akan buat kuis. Okey, yang ni kita akan jadikan kuis. Pemandu ambulans itu telah pun sampai ke rumahnya. Okey, boleh cuba jawab.
Ya, seminit dia kan. Okey, seminit. Kawan nampak Pemandu yang ambulans. Okey, pemandu soalan. ambulans itu Telah pun sampai ke rumahnya. okey, masih menanti nantaziru al-ijabat min al-musyarikin. Wasala sa'iqu. Okey. Qaidul telah sampai. Wasala Yasalu sa'iqul ambulans. Okey, Okey, masa dah ramai seminit yang telah pun jawab. tamat. Tak Okey, sampai kita lagi 1 tengok. minit Dah sampai Ustaz? Dah sampai 1 minit? Ustaz tengok majmuah. dah. Okey. Mana? Yasalu sa'iqul ambulans ila baitihi. Wasala sa'iqul ambulans. Ambulans dalam bahasa Arab is'af ya. Tapi kalau Is'af. kamu dalam buat karangan masa Pak Isau nanti ni, kamu tulis je. Tak tahu is'af, tahu ambulans. Sa'iqul ambulans, boleh juga. Tak ada masalah. Itu dalam, kalau kamu dah berada dalam Pak Isau lah. Okey, wasala sa'iqul is'af fi baitihi. Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila manzilihi bil fi'ali. Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila manzilihi. Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila al-manzil. Wasala sa'iq, pemandu ni sa'iq ya. Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila manzilihi. Okay, Ridwan? Ada jawapan? Di sini pun dah ada jawapan. Ustaz, ada jawapan cuma yang nak cari yang Kita nak tepat. guna Okey. sayyaratil is'af kan? Is'af sahaja. Is'af pun boleh, sayyaratul is'af. Kita nak kena, macam mana kita nak kata pun Ustaz? Telah pun sampai. Pun ni dia lebihkan kepada macam takkid noh. Ya. Kalau kita kena qad wasala, Ya, lebih tepat. Telah lebih pun tepat kan? sampai. Okey, kita tengok dulu jawapan dia, nanti kita tengok siapa yang telah jawab nah. Kalau tak ada, kita akan cari yang hampir-hampir tepat. Ada Okey, nah. yang jawab. Tepat ada Ustaz. Okey, kita pergi dulu. Pemandu ambulans. Pemandu, okey, dalam bahasa Arab kita panggil sa'iq. Saqa yasuqu. So isim fa'il dia sa'iq. So kalau tak ada, kamu tak dapat lagi perkataan ni, tulis dalam kamu punya kamus. Okey, ambulans. Kita panggil is'af. Sa'iqul is'af ataupun sa'iqul is'af tak? Sa'iqul is'af, pemandu ambulans. Okey, wasala sampai. Okey. Ustaz Ridwan. Ya. Ustaz Ridwan. Ya, Asalnya Ustaz. ambulans ni dia lebih kepada sayyarah is'af. Sayyaratul is'af. Kerana is'af tu adalah aid Kecemasan. First aid. Ya, first aid al-is'af al-awwali. First aid tu is'af lah. Oh. Jadi first aid tu is'af awali. Kalau ambulans maksudnya kereta aid. Kereta untuk kecemasan tu sayyaratul is'af. Lebih tepat. Okey, maka sayyaratu al-is'af. Yang ni yang paling tepat lah nah. Sayyaratul is'af. Okey. Okey. Kemudian telah pun sampai. Okey, kita nak kata telah pun sampai. Nampak bahasa Melayu dia sampai 3 perkataan. Tapi dalam bahasa Arab, bila ada telah, maka kamu kena guna fi'il madhi. Tadi saya tengok ada juga yang guna fi'il mudhari'. Nah. So kita guna perkataan wasala ke rumahnya. Ke kita kata ila
Allah, subhanallah. Baitihi, rumahnya, baiti, rumah al-bait, al-bait. So bila ada nya di sini, kamu tak boleh letak alif lam, terus kepada ha baitihi. Okey nah. Okey, so poin Ustaz apa? Poin Ustaz ialah tadi Ustaz pesan bila kamu jumpa fi'il dalam ayat, bila kamu jumpa fi'il dalam ayat, maka letakkan fi'il itu di awal. Maka kita jadikan dia sebagai dalam bentuk jumlah fi'liyah. Maka kita akan kata qad wasala sa'iq. Okey. Di sini okey. Dia ada sa'iq. Lepas tu dia ada satu lagi perkataan sayyaratul is'af. Okey. Maka ini merujuk kepada satu benda. Macam Ustaz kata tadi, maka hubungan antara kesemua-semua perkataan ni adalah idhafah. Yang ni mudhaf, yang ni mudhafun ilaih, pada masa sama dia adalah mudhaf, yang ni adalah mudhafun ilaih. Okey, saya tambah panjanglah itu. Qad wasala sa'iqus sayyara qad wasala sa'iqus sayyaratil is'af ila baitihi ataupun manzilihi. Baitihi ataupun manzilihi. Okey, kita tengok jawapan mana yang paling tepat untuk kita pilih sebagai pemenang pada malam ini. Ustaz Ridwan, tadi kita tutup kuis kita pada 10.28 seminit tu yang kita bagi tu pada pukul 10.28. Jadi 10.28. tak ada jawapan yang pada waktu itu yang ada kod. Oh. Yang ada Okey. kod cuma ada satu tapi dia menggunakan tak tepat sikit lah. Qaid, dia guna qaid. Qaid boleh, qaid juga boleh. Yaqudu, qada yaqudu, mengemudi kan, qaid. Cuma dia tidak boleh flam dekat al-is'af untuk Adam Ammar 10.28. Oh. Tapi Nurul Jannah ni betul. Ila manzili kan, qad wasala sa'iqus sayyaratil is'af ila manzili. Tapi dia dah jawab pada pukul 10.29. 10.29. Wasala. Macam mana Ustaz Saiful? Hello Ustaz. Macam mana Ustaz nak pilih yang mana ni? Semua hebat-hebat malam ni semua tulis betul. Yang nak pilih pun pening. Ustaz pilih lah Ustaz. Mana yang paling awal paling tepat Ustaz? Okey. Yang paling awal, yang tu kalau kita kata tak ada pula sebab dah kita tutup habis minit tu kan. Kita ambil lah yang tak ada kod pun yang paling awal, yang paling tepat lah Ustaz. Ustaz Fidah nampak yang mana? Kod tu sebagai tambahan saja, dia bukan membentuk satu jumlah mufidah. Sebab tajuk kita malam ni jumlah mufidah. Ada fi'il, fa'il. Okey. Wasala sa'iqus sayyara Alia Balqis. Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila manzilihi. Boleh? Wasala sa'iqu sayyaratil is'af ila manzilihi. Hafizi pun boleh? Hafizi awal sikit. Oh, Hafizi lagi awal. SME An-Najah. Lagi awal. SME An-Najah. Tengok di sini itu Hafizi. 10.27. Di sini tidak ada. Dia dalam grup kedua tidak ada yang lebih awal pada tu lah. Istilah bil fi'li tu salah Ustaz Fi'lan bil fi'li. Bil fi'li nah. Wasala bil fi'li. Sampai sungguh lah. Benar-benar sampai. Benar-benar sampai kan? Itu pun boleh guna untuk pun ke? Boleh guna untuk pun tak Ustaz? Itulah kalau ikut, kalau Ustaz kata pun tu maksudnya sesungguhnya. Boleh ini pakai. Kalau kita guna ada Nur Syatirah lah. Kalau kita guna kan Hanis Batrisha. Nurul Izzah pun bil fi'li juga 10.27. Okey, untuk pemenang macam mana? Ustaz?
Ustaz pilih. Kalau Ustaz terima bil fi'li, kita ambil yang Nurul Izzah lah. siapa tadi? Nurul Izzah. Kalau Ustaz, saya pun rasa macam tu juga sebab tadi Ustaz kata pun tu kita boleh cakap qad kan. Ya. Di sini Okey. pakai bil fi'li. Okey, sebenar. Bil fi'li. Sampai sungguh-sungguh sampai. Okey, baik. So, tahniah kepada nombor apa? Bil fi'li. Nurul Izzah Mahmud. Nurul Izzah Mahmud, tahniah. Nurul Izzah Mahmud berjaya mendapat kamus muyassar yang berharga RM40 sebenarnya. Giveaway kita malam ni untuk seorang RM40 termasuk postage lebih kurang RM8, RM48. Ya. Okey, baik. Untuk yang last, Ustaz minta maaf malam ni kita terlajak sampai 10 dekat 2 jam. Ustaz minta maaf sangat-sangat. Okey. Kita mula lewat tadi Ustaz. Oh. Okey, kita nak buat ayat mana ni? TV itu sedang menayangkan berita kemalangan itu. TV berita ayat bahasa Melayu pelik noh. TV itu sedang menayangkan berita tentang kemalangan itu, ada tentang tu lah. TV itu sedang menayangkan berita TV tentang ini kemalangan. pun boleh Ustaz. TV ini ini. ya. Okey, Ustaz edit Ustaz. Allah. TV ini ataupun TV lah nah. TV sedang menayangkan berita tentang kemalangan itu. Okey. Kita bagi seminit daripada sekarang untuk kita buat kuis yang terakhir pada malam ini untuk membolehkan anda Dah ada jawapan. Dah ada jawapan tu. Ada jawapan, subhanallah. Kalau betul masa ada lagi. Oh. Yang dah jawab pun boleh try sekali lagi. Boleh try. Ada jawapan yang lebih tepat. Try cuba test, dia kata. Grup kedua pun Television dah ada jawapan, Hafawati. Grup kedua. Ya bustu no. Menyiarkan, menayangkan. Menyiarkan no. Masa ada lagi Ustaz Wan? Masa ada lagi selagi tak bunyi loceng dia. Okey. Satu lagi nak, kita lah ni hidup zaman moden. Ustaz tahu kamu boleh guna Google Translate. Jadi Ustaz harap kamu amanah. Tolong jangan guna Google Translate. Sebab Ustaz rasa Ustaz takut kamu copy paste lagi nanya. Kesian kat kawan-kawan yang merujuk kamu sana. Okey. Okey, so kita tengok dulu macam mana kita nak membentuk ayat tadi. Okey, TV sedang, okey. So di sini ingat lah, okey, bila ada sedang bermaksud di situ ada fi'il lah. Okey, sebab fi'il ni dia berkait dengan masa. Okey, sedang menayangkan. Maka di sini fi'il mudhari'. Okey, tadi Ustaz dapat istilah baru yabuthu. Yabuthu. Okey, Ustaz sukalah istilah tu. Tidak, tadi Ustaz nak guna perkataan arada ya'ridu je. Kan? Tapi yang ni menyiarkan, menayangkan, menyiarkan. Kita boleh guna ya'ridu di sini. Arada. Ya, ada jawapan yabuthu, ada jawapan ya'ridu pun ada. Alhamdulillah. Dua-dua boleh kita pakai nah, dua-dua kita terima. Kita bukan nak tengok yang paling tepat, tapi Ustaz nak tengok kebolehan kamu, kemampuan kamu untuk membuat ayat-ayat yang basic. Yang berdasarkan kepada perkataan-perkataan yang sedia ada yang kamu ada. Okey. Yabuthu. Okey. So yabuthu ni maksud dia TV sedang menayangkan. Siapa yang sedang menayangkan, kita letak fa'il pula selepas. Yabuthu at-tilfaz. Okey, TV kita panggil tilfaz ataupun tilvizion pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tilfaz lah mudah sikit. Okey. At-tilfazu. Tadi Ustaz dengar ada tulis istilah an-naba. Okey. An-naba. Okey. An-naba boleh lah. Ataupun selain daripada an-naba,
Berita yang kita duk dengan istilah kita dengan hari-hari apa dia? Berita. Ada yang pakai khabar. Akhbar. Al-khabar. Al-khabar boleh Ustaz Firdaus? Boleh. Al-khabar pun boleh. Kita baca surat khabar. Apa surat khabar? Surat yang dalam tu ada berita. Kan? Okey. Yabuthu tilfaz an-naba ataupun tak ada alif lam lah. Tak alif lam. Naba'an an tentang kemalangan itu. Macam mana nak kata kemalangan itu? Kemalangan kita dalam bahasa Arab kita panggil al-istidam. So kita kata yabuthu tilfaz naba'an ataupun an-naba' Ustaz. An-naba' lah nah. An-naba'an anil istidam. Anil istidam. Ataupun kamu nak letak zalikal istidam pun boleh. Nak letak zalika al-istidam. Okey. So ni Ada antara yang bukan jawapan al-hadis ya Ustaz. Al-hadis. al-hadis. Okey, al-hadis pun accident kemalangan boleh kita pakai. So nampak betapa kayanya bahasa Arab. Betapa luasnya bahasa Arab. Berbagai perkataan yang boleh kamu guna tapi merujuk kepada satu benda. Mana al-hadis atau al-hadis. Al-hadis. Al-istidam al-hadis. So perkataan-perkataan ni kalau kamu rasa perkataan baru bagi kamu, tolong catat. Okey. Ni antara cadangan jawapan daripada pihak ustaz. Yabuthu at-tilfazu an-naba'a an dhalika al-istidam ataupun anil istidam. Sebab bila ada alif lam tadi, ingat bila ustaz kata tadi ada alif lam, maka alif lam tu merujuk kepada ma'rifah dan ma'rifah itu merujuk kepada itu. Okey. So tu contoh jawapan daripada pihak ustaz dan kita tengok mana siapa yang tepat dengan jawapan yang kita kendaki. Okay, Ustaz Fidah ada jumpa tak? Saya tengok dalam grup yang kedua ya. Okey. Ada 2 jawapan sahaja, ada 3 jawapan di grup yang kedua ni. Okey. At-televizyun yabuthu akhbar anil hadis. Akhbar tu tak tepat lah sebab kita satu berita je. Malangan tu satu berita. Jadi tak boleh pakai akhbar, kan pakai khabar ataupun naba'. Yabuthu hadha televizyun amba anil hadis, amba pun tak tepat. Ni pun yabuthu televizyun amba al hadis, amba tak tepat lah sebab berita itu satu, kita tak boleh pakai amba, kita pakai naba' untuk mufrad Tak ada jawapan di sini. Tengok jawapan di grup utama. Ustaz Wan jumpa. Kana television yabuthu. Tak. Yang penting dia mula dengan fi'il di depan sebab tadi kita mention kalau kita nak biasakan kamu guna jumlah fi'liyah. Kalau ada fi'il kamu biasakan mula dengan jumlah fi'liyah. Kana television kana. Kalau bubuh kana ada jumlah ismiyah. Kita dah jadi madhi kan? Syakira Ustaz, Syakira. Syatira Ustaz. Karipat pusing pun ada noh. Syakira Ustaz, Syakira. Syakira yabuthu televizyun naba al hadisah. Okey. Hadisah boleh ya? Hadis Dia ke boleh, hadisah? Ustaz. Hadisah boleh nah. Dia dua Ustaz, hadis boleh, hadisah boleh. Okey. Okey, Dalam subhanallah. kamus Wan Izzati sekolah mana Wan Izzati? Oh, cantik jawapan ni Ayat ni ayat mantap ni. Wan Izzati boleh respon Wan Izzati. Wan Izzati sekolah mana ya? Mawib. Semawib, subhanallah. Kirim salam kat ustazah yang mengajar. Hebat anak-anak murid dah. Antum pun semua yang masuk dan ni pun semua hebat-hebat, subhanallah. Jadi tahniah kepada Wan Izzati Ustaz lah. Wan Izzati ya. Safidah Ustaz lah, okey? Ya. Ya'ridu kah jawapannya? Ya'ridu. Ya'ridu pun boleh nah.
Boleh. Tapi untuk penyiaran ni kita akan guna istilah yabuthu tu lebih menyiarkan. Itu lebih Tapi dalam Ustaz punya ayat tu menayangkan ya, kan? menayangkan. Betul. So kita pakai yang ni lah, wal izati. Ustaz Fidah lah. Oh, menayangkan ya'ridu Baik. Wa idzati minta tolong. Macam mana nak hubungi? Wal izati tadi dapat dah dia? Belum Belum kan? Okey, baik. Okey. Alhamdulillah. Selesai. Sudah malam ni, alhamdulillah. Jadi Ustaz, asas sekadar itu saja daripada Ustaz. Ada soalan ni, ismiah tak boleh ke Ustaz? Jumlah ismiah tak tepat ke? Okey, jumlah ismiah boleh juga, tak ada masalah. Kita nak guna jumlah ismiah, cuma bila tadi Ustaz minta beberapa benda tadi, Ustaz minta kita kalau ada fi'il dalam tu kita biasakan jumlah fi'liyah. Sebab apa? Jumlah fi'liyah ni antara kelebihan dalam yang ada dalam bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain jarang kita jumpa jumlah fi'liyah, fi'il duduk di depan. Bahasa Melayu pun kita cakap kalau letak kana dekat depan, jumlah ismiah tapi letak kana kat depan. Kana televizion. Jadi dia telah merubah masa sedang tu kepada masa lalu kan. Maksudnya seolah macam kita kata dahulu televizion tu sedang menayang. Kalau kita boleh letak kana je tak tepat lah, tak berapa tepat. Sedangkan kita nak yang semasa dia sedang menayang. Okey. Okey, baik. Jadi itu kita daripada jawapan-jawapan tu, bukan Ustaz tak kata semua jawapan kamu salah, tak. Semua tu boleh dipakai. Boleh dipakai. Cuma tepat dengan tak tepat sajalah. So jangan kamu putus asa kalau kamu tak dapat apa malam ni. Jangan anggap kamu tak dapat kamus, kamu tak dapat apa. Sebenarnya kamu dapat banyak ilmu kalau kamu menghayati apa yang Ustaz kongsikan dengan asatizah yang ada dalam ni. Dan so kalimah-kalimah baru tu kamu catat dan kamu aplikasi dalam kehidupan kamu. Dan untuk nak dapat bahasa Arab ni, kamu tak boleh duduk dalam kelas saja. Secara harian pun kamu boleh cuba bermonolog dengan diri kamu sendiri. Kamu nampak satu benda, kamu cuba bina ayat daripada apa yang kamu nampak. Kamu cuba buat ayat. So nak buat ayat tu macam kadang-kadang perkataan tu tak tahu, maka itu kepentingan kamus dalam kehidupan kamu. So bila kamu tak ada kamus, kamu tak rasa macam mana nak kata perkataan ni, benda ni apa dia. So benda itulah yang menghalang kamu untuk mencintai bahasa Arab. Jadi sekadar itu saja Ustaz, perkongsian Ustaz. Malam ni kita bincang pasal jumlah mufidah. Jumlah mufidah mesti ada dua komponen utama, subjek, predikat, sama ada mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Okey, dan macam mana kita nak susun ayat, apa yang perlu ikut, apa yang perlu ada pada mubtada, Ustaz dah terangkan. Mudah-mudahan perkongsian Ustaz pada malam ini memberikan manfaat kepada kamu. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus, moderator, Ustaz Siful Bahri selaku tetamu special guest malam ni. Dan terima kasih kepada semua yang masih lagi setia, 126 orang sampai ke 10, kat pukul 11 dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li fadilatul Ustaz Muhammad Ridwan bin Ishaq ونشكر أيضا فضيلة الأستاذ محمد سيف البحري مؤلف القاموس الميسر على تقديمه وهداياه الكثيرة. الحمد لله في هذه الليلة أربعة قواميس. 4 قواميس ما شاء الله في هذه الليلة. katanya 3 tiba jadi 4. Alhamdulillah. شكرا على الجود والكرم يا فضيلة الأستاذ. وأشكر جميع الطلاب وأشكر ولا أنسى المدرسين المشاركين معنا في هذه الليلة. الحمد لله وشكرا لكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta kepada para pemenang untuk berikan untuk hubungi saya lah ataupun Ustaz Ridwan dalam grup Telegram tu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sebelum lupa, minggu depan kita akan ada lagi insya-Allah slot, kita akan bincang macam mana penggunaan inna dan kana. Tadi kita dah keliru bila nak guna kana, bila nak guna inna.
Kana wa inna wa dan kana dalam penggunaan dan bergabung dengan jumlah mufidah yang kita belajar malam ni. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita sambung tajuk apa Ustaz Tuan? Inna dengan kana. Inna dengan Inna kana. wa akhwatuha. Kana wa Inna wa kita akhwatuha kembangkan dan kana ayat wa untuk kita akhwatuha. cantikkan ayat. Okey, syukran. Alf Tarakum Mubarak. fil qadim insyaallah. Allah. Baik. Ustazah Yusra masuk buat apa? Madu kami. Lajak. Kami baru menapok. Amboi. Mabruk. Allah. Tahniah. Ustaz Faiz. Minggu depan Ustaz Faiz pula apa? Kongsi sikit. Kak Ustazah Yusra kan? Ramai lagi yang hebat-hebat dalam ni. Yang rakam ni. Anak tiba-tiba dah kerja. Repot dah. Okey, syukran.